orang yang mati syahid itu tiada hancur ia di dalam kubur dia, dan tiada makan akan dia oleh tanah, seperti mana orang-orang yang tidak mati syahid. Betul ke dia kata orang mati syahid ni badan dia tak reput, badan dia tak dimakan tanah? Itu persoalan yang dia nak beritahu. Yang kita pastinya pada dia, dalam hadis Nabi SAW, Nabi sebut secara jelas, Inna Allaha harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya. Itu hadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis, an Abdullah bin Hisham radhiyallahu anhu qala, كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقال له عمر: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، والذي نفسي بيده، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال له عمر: فإنه الآن فقال له عمر: فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر، أو كما قال، hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Daripada Abdullah bin Hisham radhiyallahu anhu, kata dia, kami tengah duduk sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam pegang tangan Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Nabi duduk sama dengan sahabat-sahabat, Sayyidina Umar ada tepi. Tiba-tiba Nabi pegang tangan Sayyidina Umar. Faqala lahu Umar. Bila Nabi SAW pegang jadi tangan Sayyidina Umar, Sayyidina Umar ni dia naik sebab satu macam. Dia kata, ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai' illa nafsi. Dia kata, ya Rasulullah, Tuhan adalah orang yang saya paling sayang dalam dunia ni, melainkan diri saya.
Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la walladhi nafsi biyadi hatta akuna ahabba ilaika min nafsik. Nabi kata dekat Sayyidina Umar, tak boleh macam tu. Nabi kata, sayang hang dekat aku mesti lebih daripada segala-galanya, termasuk lebih pada diri hang sendiri. Sayyidina Umar kata dekat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, Tuan adalah orang yang saya paling sayang dalam dunia ni. Tak ada orang lain melainkan diri saya. Nabi kata, no. Sayang dekat aku mesti lebih pada diri hang sendiri. Mesti hang sayang aku lebih pada sayang diri hang sendiri. Faqala lahu Umar, فَإِنَّهُ الْآنِ وَاللَّهِ لَا أَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي. Sayyidina Umar bila dengar macam tu, dia kata, wallahi, demi Allah, dia kata, al-an, mula pada hari ini, aku sayang engkau lebih pada diri aku sendiri. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata dekat dia, al-an ya Umar. Nabi kata, ni baru betul, wahai Umar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hari ini 26 Rabiul Awal. Kita masih lagi ada dalam bulan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cerita sambut Maulid ni cerita apa? Cerita sayang kat Nabi. Tu je cerita dia. Cerita sambutan Maulid yang dibuat seluruh dunia buat. Tengok di Mesir buat, di Qatar buat, di Dubai buat, di semua tempat yang ada orang Islam, orang sambut, cuma dengan cara masing-masing. Pasal apa sambut? Pasal nak express, pasal nak melahirkan, pasal nak tunjuk sayang kat Nabi. Tujuan sambutan ni ialah kerana nak tunjuk, nak bagi tahu kata betapa sayangnya kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malam ni kita akan tengok hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan bagaimana sahabat-sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in dulu depa nak express sayang daripada kat Nabi. Depa nak tunjuk sayang daripada kat Nabi. Kita mula dengan hadis Sayyidina Umar bin Al-Khattab duduk dalam majlis ramai-ramai, dia duduk sebelah Nabi, tiba-tiba Nabi pegang tangan dia. Bila Nabi pegang tangan dia, satu penghormatan. Dia tak boleh nak kata apa, dia kata, ya Rasulullah, demi Allah, dia kata, tak ada orang yang aku lebih sayang dalam dunia ni melainkan Tuhan. Dia kata, aku sayang Tuhan lebih daripada segala-galanya melainkan diri aku. Dia kata. Nabi kata tak boleh. Nabi kata kalau nak sayang dekat Nabi ni, mesti sayang yang tidak berbelah bagi. Tak boleh share dengan orang. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah sekalian. Umar bin Al-Khattab terus kata, wallahi, dia kata, mula pada hari ini, aku akan sayang Tuhan lebih pada segala-galanya, termasuk diri aku. Nabi kata, Umar, ni baru betul. Hadis yang kedua riwayat pada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata dia, anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'an as-sa'ah. Faqala, mata as-sa'ah? Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, wa madza a'dadta laha? Qala, la shay' إلا أني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم, أنت مع من أحببت. قال أنس, فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم, أنت مع من أحببت. قال أنس,
fa ana ahabbu an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar wa arju an akuna ma'ahum bihubbi iyahum wa in lam a'mal bimithli a'malihim, atau kama qala, hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Kata Anas bin Malik, saya kita cerita tu, Anas ini dahsyat tuan-tuan. Anas bin Malik ini bukan calang-calang orang. Bila mati dia sahabat yang last kali mati, umur dia panjang. Bila mati dia, orang-orang alim yang ada pada masa tu kata apa? Setengah daripada ilmu sudah pi. Hebat Anas bin Malik ni. Mati dia tu, orang kata setengah daripada ilmu Islam hak ada ni pi. Tak ada dah. Pasal apa? Pasal tak ada Anas. Kita nanti tengok hadis dia lagi. Kata Anas bin Malik, dia kata anna rajulan sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam 'anis sa'ah. Tu ada dalam majlis ni seorang sudah tanya Nabi, dia kata ya Rasulullah, kiamat ni betul-betul bila? Kerana duk viral dalam sikit masa ni. Viral apa? Dia kata ni 2023. Mujaddid yang 100 tahun nak main lah. Okay. Viral. Semua orang dapat. Cuma nak tahu siapa Mujaddid ni. Sebahagian kata Mahdi nak main dah. Ada sebahagian yang ekstrim ni tak pergi kerja dah, tak pergi kerja dah. Ada, tuan-tuan, dalam 1000 orang ada seorang yang wire shot ni. Sebab apa? Sebab sampai time. Is the time. Dia kata, sudah sampai time, kerja tak mau, apa pun tak mau dah. Kita nak tunggu Mahdi mai, kita nanti pergi sokong dia. Masa ni lah Israel nanti tahu kita siapa. Dia duduk baca macam tu. Allahu Akbar, tuan-tuan. Zaman Nabi mai, satu laki-laki jumpa Nabi, dia kata, ya Rasulullah, mata sa'ah. Dia kata, kiamat ni bila? 1400 tahun dulu. Tanya dah, kiamat bila? Faqal, wa madza a'adatta laha? Nabi tanya Sa'ad, kiamat bila tu tak tepi Sa'ad? Apa yang hang dah prepare untuk menghadapi hari kiamat? Anda nampak betapa bijaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, terus duk kalut kiamat bila? Hang ready dah ke untuk nak terima hari kiamat? Qal, kata laki-laki ni, la syai'a illa anni uhibbullah wa rasulah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata kalau nak kata prepare pasal tak apa-apa sangat lagi lah, dia kata. Tapi hak saya tahu satu. Saya sayang Allah, saya sayang Nabi. Hak tu saya tahu. Kalau tanya saya semayang banyak mana dah buat, semayang sunat macam mana, saya tak rasa saya ni buat banyak. Tapi yang saya tahu dalam diri saya ni, saya sayang Allah, saya sayang Nabi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata dekat dia, anta ma'a man ahbabta. Tu kata-kata Nabi tu. Anta ma'a man ahbabta. Nabi kata kalau begitu, akhirat esok hang akan duduk sama dengan orang yang hang sayang. Oh, bila dia dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam kata begitu, tak tahu dah habaq ni, tak tahu dah habaq. Pasal apa? Pasal dia sayang Nabi. Maknanya akhirat esok dia akan duduk dengan Nabi. Benda tu main masuk dalam hati dia, jerat masuk dalam hati dia, dia tak tahu dah habaq. Qala Anas, fama farihna bi syai'in farahana biqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam anta ma'a man ahbabta. Bukan kata laki-laki hak tanya ni. Anas bin Malik yang ada di situ. Anas kata apa?
Kami tak pernah rasa seronok macam mana seronok kami pada hari ini apabila dengar ungkapan kata-kata Nabi itu. Nabi kata apa? Anta ma'a man ahbabta. Hang akhirat esok akan duduk sama dengan orang yang hang sayang. Kata-kata Nabi itu menyebabkan kami ini jadi seronok yang kami tak pernah seronok macam ni. Macam boleh nampak tak macam mana sahabat sayang Nabi? Qala Anas, fa ana ahabbu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar. Anas declare, Anas kata, aku sayang Nabi, aku sayang Sayyidina Abu Bakar, aku sayang Sayyidina Umar. Wa arju an akuna ma'ahum bihubbi iyahum. Dia kata, aku harap sangat akhirat esok aku boleh duduk dengan tiga orang ni. Tiga orang yang aku sayang lah ni. Wa in lam a'mal bimisli a'malihim. Sekalipun aku tahu diri aku siapa. Anas kata. Anas yang apabila dia mati, orang alim pada masa tu kata setengah daripada ilmu dah pirah ni. Anas ni yang begitu punya hebat, dia rasa diri dia kecil. Dia kata, aku harap aku esok akhirat boleh duduk dengan Nabi, dengan Sayyidina Abu Bakar, dengan Sayyidina Umar. Walaupun aku tahu amal aku tak banyak mana. Dia kata. Hadis itu hadis sahih, riwayat Al-Bukhari. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam sebuah hadis lain, riwayat daripada Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu. Tuan-tuan, kita tengok macam mana sahabat-sahabat sayang Nabi. Saat kita duduk depan cermin tengok, kita tanya diri kita, orang mana yang kita sayang Nabi ni? Daripada Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu. Kata dia, kunna idza sallaina khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahbabna an nakuna an yamini yuqbilu alaina biwajhihi. Qala al-Bara fasami'tuhu yaqul rabbi qini azabak yawma tab'ath aw tajma'u ibadak. Atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kata Al-Bara bin Azib, dia kata, kami bila semayang di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami berebut nak duduk belah kanan Nabi. Imam ni pakat berebut nak duduk di kanan. Kami ni yang kata sahabat-sahabat Nabi ni berebut nak duduk sah pertama belakang Nabi ke kanan. Yuqbilu alaina biwajhihi ahbabna an nakuna an yaminih yuqbilu alaina biwajhihi. Pasal apa? Pasal Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dia bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Nabi akan beralih ke kanan. Kami boleh tengok pipi Nabi itu, kami seronok. Tuan-tuan, Allahu Akbar. Nabi semayang, Nabi bagi salam, Nabi beralih kanan. Nabi beralih kanan tu, geng duduk belah kanan ni boleh tengok pipi Nabi, boleh tengok muka Nabi. Bila Nabi beralih balik kanan tu, seronok. Qal, kata Al-Bara, fasami'tuhu yaqul rabbi qini azabak yawma tab'as. Kami dengar Nabi berdoa sambil duduk tengok Nabi berdoa. Nabi kata, ya Allah, ya Tuhanku, jauhilah kami daripada azabmu pada hari dibangkitkan esok. Au tajma'u ibadak, ataupun hari dihimpunkan segala hamba-hambamu. Nabi doa tu, suara Nabi doa tu pun dia seronok dengar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Usaid bin Khudair, rajul minal ansar, bainama huwa yuhaddithul qawm wa kana fihi mizaj.
baina yudhikuhum fata'anahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi khasiratihi bi'ud. Faqala Usaid asbirni. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam istabir. Qal in 'alayka qamisan wa laysa 'alayya qamis. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم قميصه فاحتضنه وجعل يقبل كشحه قال إنما أردت هذا يا رسول الله أو كما قال. Hadis riwayat Abu Daud dengan isnad yang sahih daripada Usaid bin Khudair, sahabat Nabi. Dia orang Ansar, dia orang Madinah. Dia cerita satu kenangan dia sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata pada satu hari kami duduk ramai-ramai duduk sembang. Satu orang sudah buat joke. Duduk sembang. Satu orang sudah buat joke, sudah buat lawak. Pakat gelak. Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk ada situ. فَطَعَنَهُ النَّبِي صلى الله عليه وسلم في خاصرته بالعود. Nabi ambil satu ud, satu ranting kayu, Nabi jolok pinggang Usaid. Tak tahu Nabi melawak ke apa, pasti duduk bersembang, ada siapa ke satu orang sudah buat joke, sudah buat lawak, pakai gelak, Nabi ambil satu kayu, jolok pinggang dia. Faqala, kata Usaid ni, asbirni. Dia kata dekat Nabi, Usaid ni, dia kata dekat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, aku nak balas balik. Oi, dia ni demi kasar dengan Nabi. Nabi jolok dia dengan kayu, dia beralih dekat Nabi, dia kata, aku nak balas balik, aku nak tuntut balasan, dia kata. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, istabir. Nabi kata balas, nak balas. Qal, kata Usaid, inna 'alaika qamisan. Ay, melampau. Dia kata dekat Nabi, Usaid kata dekat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, dia kata, Tuan pakai baju, pakai qamis, pakai baju. Wa laysa 'alayya qamis. Masa Tuan jolok saya tadi, saya tak pakai baju. Dia kata. Farafa'a an-Nabi sallallahu alaihi wasallam an qamisih. Nabi buat angkat baju, angkat. Tunjuk, tak mana nak jolok. Sporting Nabi ni. Fakhtadanahu wa ja'ala yuqabbilu kashha. Nabi angkat aja baju, dia terekam dia buat apa? Dia cium pinggang Nabi. Oi, dia ni. Qal, kata Usaid, innama aradtu hadha ya Rasulullah. Dia kata, Tuan, saya minta maaf, saya bukan nak balas apa, saya nak buat yang ni, dia kata, nak cium satu juzuk daripada badan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis itu hadis riwayat Abu Daud dengan isnad yang sahih. Nak cerita apa, tuan-tuan? Sayang Nabi. Sayang Nabi, duk cari jalan, duk cari cara macam mana nak buat, nak tunjuk sayang dekat Nabi ni. Satu orang dengan macam-macam cara. Tapi semua tu tujuan dia apa? Sama. Nak tunjuk sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebuah hadis riwayat pada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata dia, laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal halaq yahliqu wa atafa bihi ashabuhu fama yuriduna an taqa'a sya'ratun illa fi yadi rajul. Atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kata Anas bin Malik, dia kata, aku duk tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam duk cukur rambut. Satu halak ni tukang cukur, barber.
Aku tengok Nabi tengah duk cukur rambut. Satu orang tukang cukur duk cukur rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa atafa bihi ashabuh. Keliling Nabi ni sahabat semua. Duk ada keliling Nabi. Fama yuriduna an taqa'a sya'rah illa fi yadi rajul. Masing-masing pakai duk tadah tangan, rambut Nabi itu tak ada yang jatuh ke tanah, melainkan jatuh ke tangan mereka. Tuan nak kata apa ni sahabat-sahabat ni? Ekstrim ke mereka ni? Ekstrim tuan-tuan. Sayang mereka kepada Nabi ni ekstrim. Pasal apa? Pasal itu bukan orang biasa, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sepakat ulama, tak kira ulama aliran mana, sepakat mengatakan ujung rambut sampai ujung kaki Nabi ada barakah. Tidak ada khilaf di kalangan mana-mana ulama. Dalam sebuah hadis lain juga riwayat pada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia kata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rama jamrat al-aqabah thumma sarafa ila al-budni fanaharaha. Wal hajjam jalis wa qala bi yadihi an ra'sihi fahalaqa shaqqahu al-ayman faqasamahu fi man yalih. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم احلق الشق الآخر. قال النبي صلى الله عليه وسلم أين أبو طلحة فأعطاه إياه أو كما قال hadis sahih riwayat Imam Muslim. Anas kata apa? Ini pula jadi pada hari Nabi mengerjakan haji wada'. Tuan-tuan, Nabi buat haji sekali aja. Sekali aja. Dan haji itu dipanggil haji wada'. Haji farewell. Tidak ada lagi haji yang Nabi buat selepas itu. Kata dia, apabila Nabi SAW selesai melontar Jamratul Aqabah. Apa hari bulan melontar Jamratul Aqabah? 10 hari bulan Zulhijjah, hari raya haji. Dan jemaah daripada Arafah mai bermalam di Muzdalifah. Muzdalifah mai masuk ke Mina. Bila masuk Mina, pagi 10 tu. Pagi 10 tu, pagi untuk melontar Jamratul Aqabah. Jemaah haji Malaysia dia suruh pergi malam. Tapi pagi itu adalah bermula waktu untuk melontar Jamratul Aqabah. Nabi buat pagi itu. Lepas Nabi SAW melontar Jamratul Aqabah, Nabi buat apa? Nabi buat sembelihan. Sembelihan korban. Lepas Nabi sembelih korban, baru Nabi bercukur. Itu flow ibadat haji yang Nabi buat. Ada sahabat buat kok lain. Bila mai tanya Nabi, Nabi kata wala haraj. Nabi kata no problem, okey, boleh. Contohnya apa? Contohnya pergi melontar Jamratul Aqabah, lepas itu cukur. Nabi lepas melontar Jamratul Aqabah, Nabi sembelih. Kebanyakan orang lepas melontar Jamratul Aqabah, dia bercukur. Tentu tak sama dengan Nabi. Bukan orang lah tak sama. Zaman Nabi pun ada sahabat yang buat macam tu. Bila tengok, kita berlain daripada Nabi. Dia pergi tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, saya tak sembelih lagi. Saya cukur dulu. Macam mana? Nabi kata, wala haraj. Nabi kata, no problem. Bila Nabi kata no problem, itu endorsement. Maknanya boleh tak boleh? Boleh. Macam tu. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah sekalian. Nabi selesai melontar Jamratul Aqabah, Nabi sembelih dulu sembelihan dia. Lepas itu Nabi tengok ada al-hajjam. Hajjam ni tukang bekam. Tukang bekam. Yang duk bekam badan, bekam kepala, tukang bekam. Dan tukang bekam ni juga adalah halaq. Dia juga adalah duk cukur rambut orang bila orang nak tahallul. Bila nampak dia, Nabi kata qala biyadihi an ra'sih. Nabi panggil dengan tangan. Nabi tak cakap apa. Nabi tengok kat dia, panggil, tunjuk. Macam tu. Macam orang Melayu pergi buat umrah, bila nak cukur cakap arah ta'ati, macam tu lah juga. Tunjuk.
Kan? Ni TV Al-Hijrah dia rakam tak apa. Kalau dengar suara dia, apa dia buat apa tu? Tunjuk rambut. Oh. Dia kata 10 riyal. 15. Dia kata 15. Berapa pula dah kata? 15 riyal. Okey, jalan. Jadi, kautin. Dia dah. Kata. Nabi nampak hajam, nampak kawan nak kerja cukup ni. Nabi buat isyarat dengan tangan. Tunjuk rambut. Dia pun faham, dia main. Fahalaqa syiqqahul aiman. Cukup mula belah kanan dulu. Sunnah. Cukup mula belah kanan dulu. Faqasamahu fi man yadih. Bila cukup tu, Nabi bahagi-bahagikan rambut dia kepada hak ada keliling ni. Ini hari apa? Hari Nabi buat haji. Tunggu ni. Nabi ambil rambut dia, Nabi bagi seorang sikit. Bagi. Summa qala, kemudian Nabi kata kepada kawan yang cukup ni, ihliq asyiqqal akhar. Nabi kata, okey, sebelah lagi pula cukup belah kiri pula. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, aina Abu Talha? Fa'atahu iyyah. Hak cukuran sebelah kiri ni Nabi pegang, Nabi tak bagilah kepada hak ada ni. Nabi bagi hak balik kanan saja tadi. Hak balik kiri Nabi pegang, Nabi tanya, aina Abu Talha? Mana Abu Talha? Siapa tuan-tuan Abu Talha ni? Abu Talha ni ialah pak tiri Anas bin Malik. Abu Talha ni siapa? Dia suami kepada Ummu Sulaim, mak Anas bin Malik. Dia cari Abu Talha. Aina Abu Talha? Panggil Abu Talha mai, bagi rambut tu semua dekat Abu Talha. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dia nak cerita kata apa? Close-nya Nabi dengan keluarga Anas bin Malik ini, dengan keluarga Ummu Sulaim ini. Dan Abu Talha menikah dengan Ummu Sulaim, dia pun close dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. So adalah hadis yang kita nak baca sekali lagi. Dia cerita bagaimana sahabat-sahabat yang ada di kemudian hari ini dapat rambut daripada siapa? Daripada keluarga Anas bin Malik ataupun daripada Anas bin Malik sendiri. Pasal close-nya mereka ni dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi dia qailulah. Qailulah ni apa tuan-tuan? Tidur sat sebelum daripada masuk waktu zuhur. Nabi kadang-kadang dia qailulah, dia pergi di rumah Ummu Sulaim. Rumah Ummu Sulaim arah kiblat Masjid Nabawi. Sebelum Nabi main masjid duduk semayang, Nabi pergi dulu ke rumah Ummu Sulaim ni, sadar, net, ambil satu qailulah di rumah dia. Dah ada satu hadis cerita apa? Bila Nabi SAW pergi di rumah Ummu Sulaim, dia tidur di atas tempat tidur yang dilapik dengan kulit. Nabi berpeluh. Sebab tengah hari, Nabi berpeluh. Peluh Nabi itu bergenang di atas lapik kulit ni. Ummu Sulaim yang kata mak Anas bin Malik ni, yang kata isteri kepada Abu Talha ni, dia buat apa? Dia main sengak-sengak di tepi Nabi duduk tidur ni. Dia kaut peluh Nabi. Dia kaut dengan tangan dia. Dia tarik ayak peluh tu. Dia simpan. Dia bubuh dalam botol kecil. Dia buat hanut. Dia panggil hanut. Ha, nun, waw, ta. Hanut. Maksud dia apa? Perfume. Wanginya peluh Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, sehingga boleh diambil, disimpan dan dibuat perfume. Demikian mulianya yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Safwan bin Hubairah radhiyallahu anhu, kata dia hadis ini daripada bapa dia, daripada abihi, daripada bapaknya Hubairah. Qala li Sabit al-Bunani. Dia kata Sabit al-Bunani bagi tahu dekat dia, dekat Hubairah. Siapa tuan-tuan Sabit al-Bunani? Dia ni khadam kepada Anas bin Malik. Orang belajar hadis ni dia kena tahu tu. Dia kena tahu apa kaitan dia ni dengan dia ni, dengan dia ni, dengan dia kena tahu, baru dia boleh karang balik cerita tu, baru nampak apa dia sebenarnya. Sabit al-Bunani ni khadam kepada Anas bin Malik. Dia tahu banyak cerita
tentang Anas bin Malik. Kalau Anas bin Malik ni manusia alim besar, Sabit Al-Bunani juga tak kurang hebat. Kata Sabit Al-Bunani, dia kata, qala li Anas bin Malik radhiyallahu anhu, hadhihi sya'ratun min sya'ri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fadha'ha tahta lisani. Qal fawada'tuha tahta lisani fadufina wa hiya tahta lisani. وقال مؤرخ العجلي لما مات أنس بن مالك ذهب اليوم بنصف العلم. Kata Dr. Shu'aib Al-Arnaud, ulama hadis di Jordan, dia kata hadis ini diriwayatkan oleh rawi-rawi yang thiqah, yang sangat dipercayai. Cerita dia apa? Anas, khadam dia nama Sabit Al-Bunani. Anas, kita dah cerita dah tadi, dia dengan keluarga dia ni banyak simpan rambut Nabi. Bila wafat Nabi, orang duk main jumpa, orang duk kecek, orang duk minta. Dia bagi. Sampai tinggal selai kat dia. Rambut Nabi ni sampai tinggal selai dekat Anas bin Malik. Dia pesan dekat Sabit, khadam dia Sabit Al-Bunani ni, dia pesan apa? Dia kata, hadhihi sya'ratun min sya'ri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, Sabit, dia kata, ini rambut Nabi. Ini rambut Nabi. Ini saja selai yang tinggal dekat aku. Fadha'ha tahta lisani. Aku mati so. Dia kata, aku mati so. Rambut ni bawah lidah aku. Rambut Nabi ni tahta lisani, bawah lidah aku. Qal fawada'tuha tahta lisani. Sabit kata, aku pegang amanat yang diberikan oleh guru aku, Anas bin Malik. Bila Anas mati, dia ambil rambut tu, dia bubuh di bawah lidah Anas yang dah mati ni. Fadufina. Anas bin Malik dikebumikan, wahia tahta lisani, dan rambut Nabi kekal di bawah lidah dia. Dia kata. Wa qala Mu'arikh Al-Ajali, kata dia ni, dia kata, lamma mata Anas bin Malik zahab al-yawm nisful ilmi. Mu'arikh dia kata apa? Bila Anas mati, setengah daripada khazanah ilmu dunia ni sudah tidak ada. Dia kata. Maksud dia apa dia? Maksud dia alimnya Anas bin Malik ini. Alim sungguh dia ni. Tuan, nampak hadis yang kita baca daripada tadi, Umar bin Al-Khattab, Nabi pegang tangan dia, dia terus bergetar. Dia kata apa dekat Nabi? Dia kata, ya Rasulullah, tak ada siapa dah saya sayang dalam dunia ni melainkan Tuhan dan diri saya. Nabi kata, no. Nabi kata, sayang aku saja, tak boleh sebut diri hang sekali. Dia kata, wallahi, aku sayang Tuhan. Segala-galanya tak ada yang aku sayang dalam dunia ni melainkan Tuhan. Dia start hadis macam tu. Dia main hadis cerita sahabat-sahabat Nabi, rambut Nabi pun dia kutip Nabi simpan. Pasal berkatnya diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia main lagi hadis apa? Anas bin Malik duk simpan rambut ni sampai tinggal selai. Dia pesan dekat khadam dia, aku mati, buah rambut Nabi, buah lidah aku tanam sekali. Aku dengan rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, dia main hadis yang berikutnya. Hadis riwayat daripada Abdullah bin Az-Zubair radhiyallahu anhu. Tuan-tuan, siapa Abdullah bin Az-Zubair ni? Siapa dia ni? Abdullah bin Az-Zubair, siapa dia ni? Dia anak kepada Zubair bin Awam. Mak dia siapa? Mak dia Asma binti Abi Bakr. Siapa Asma binti Abi Bakr ni? Adik kepada Aisyah radhiyallahu anha. Siapa Abdullah bin Zubair ni? Dia anak angkat Nabi. Nabi kahwin dengan Aisyah, tak ada anak. Nabi ambil anak penakan. Anak Asma ambil, mai duduk. Dia membesar di dalam rumah Nabi. Ni Abdullah bin Zubair ni. Siapa Abdullah bin Zubair ni? Dia cucu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tuan-tuan, hebat tuan-tuan. Hebat. Pak hebat, mak hebat, Tok Wan hebat. Dia anak angkat kepada Nabi, manusia paling hebat. Hebat tuan-tuan, yang kata Abdullah bin Zubair ni.
Apa jadi dekat dia ni? Ni hadis ni cerita. Satu hari Nabi SAW berbekam. Bekam. Betul, ambil darah kotor keluar. Orang kata darah kotor. Okey, keluar. Falamma faragha qala izhab bihadha ad-dam فأهرقه حيث لا يراك أحد. Darah bekam tu, Nabi panggil Abdullah bin Az-Zubair yang kita duk cerita tadi ni, cucu Sayyidina Abu Bakar, anak angkat Nabi ni. Nabi panggil dia, ya Abdullah, mai, ini darah aku. Pergi buang, Nabi kata di tempat yang orang tak nampak. Darah bekam ni pergi buang di tempat yang orang tak nampak. Abdullah bin Zubair pun dia ambil. Dia bawa darah tu, dia pergi satu tempat. Lepas tu dia balik mai. Bila sampai di depan Nabi SAW, Nabi tanya dia. Nabi kata, ambil buang tang mana darah tadi? Dia kata, saya buang di tempat yang orang tak ada, yang orang tak nampak. Nabi SAW kata dekat dia, la'allaka syaribta. Nabi kata, kau minum darah tu. Nabi kata dekat dia, la'allaka syaribta. Nabi kata, kau minum darah aku tadi. Qala na'am. Ya, dia kata, saya minum. Dia kata, entah. Ni nak cerita sahabat Nabi dengan Nabi ni. Qala Nabi SAW, lima syaribta dam. Nabi kata, apa yang hampir minum darah ni? Nabi tanya dia, wailun linnas minka wa wailun laka minan nas. Nabi kata, hang ni boleh jadi celaka ke orang, dan orang boleh jadi celaka kerana hang. Nabi kata dulu tu kat dia. Nabi kata dekat Abdullah bin Zubair, anak angkat dia, anak penakan Aisyah, Nabi kata dekat dia, celaka hang, dan orang boleh jadi celaka dengan kerana hang. Nabi kata macam tu. Itu kata-kata Nabi SAW. Tuan-tuan, lepas wafat Nabi, apa jadi kepada Abdullah bin Az-Zubair ni? Apa jadi dekat dia? Kepada Abdullah bin Az-Zubair ni, apa jadi dekat dia? Oh, dia jadi orang yang kuat lawan. Kemuncak lawan dia ni apa dia? Dia lawan dengan Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Dia lawan dengan Hajjaj sampai dia pergi berkubur di Mekah, di tepi Kaabah. Dia berkubur di situ, dan Hajjaj dengan pasukan tentera daripada kerajaan Bani Umayyah mai kepung dia di situ. Mai kepung dia. Dia duk berkubur di tepi Kaabah. Dia dikepung oleh tentera Hajjaj. Dan bukan sikit tentera yang menyebelahi Abdullah bin Az-Zubair ini dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Mayat mereka dihumban dalam telaga Zamzam. Tuan-tuan, sejarah mencatatkan benar ni, betapa dahsyatnya kejadian yang berlaku pada masa itu. Dan akhirnya Abdullah bin Az-Zubair ini berjaya dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Dia dibunuh. Tidak cukup dengan dibunuh, mayat dia ditambat dan diletak di kayu pancang. Hajjaj nak tunjuk dekat semua orang, inilah akibat yang akan kena kepada siapa saja yang lawan aku. Mayat dia diletak di situ. Orang lalu semua duk tengok. Allahu Akbar. Ini anak angkat Nabi. Begini akhir dia. Dan Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, dia panggil Asma. Asma ada lagi. Asma binti Abi Bakr. Ni, adik ipar Nabi ni. Asma ni dia ada lagi masa tu, hidup lagi tapi tua dah. Asma ni pun dahsyat tuan-tuan. Masa Nabi dan Sayyidina Abu Bakar hijrah, duk menyorok di dalam gua, dialah orang yang duk pergi hantar makanan kepada Nabi dan kepada bapa dia, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Asma ni. Hajjaj panggil Asma ni mai. Dia tak mau mai. Ni, walaupun dia dah tua pada masa tu, darah melawan tu, dia tak mau mai.
Hajjaj bagi amaran dekat dia, kalau hang tak mai, aku hantar tentera pi heret hang bawa mai. Dia tak mai. Akhirnya Hajjaj pi di rumah Asma binti Abi Bakr. Hajjaj kata dekat dia, okey, hari ini aku dah bunuh anak hang. Aku bubuh dia di tiang kayu tu. Kerana dia musuh Allah, Hajjaj kata. Apa hang nak kata dekat aku? Tuan-tuan, kalau baca ni, sejarah ni, tuan-tuan boleh bayang tak Hajjaj ni. Dia bukan tak kenal ni orang-orang ni semua. Bukan dia tak kenal orang dia bunuh tu. Bukan dia tak kenal Asma binti Abi Bakr. Bukan dia tak kenal. Tapi macam tu dia. Hang nak kata apa dekat aku? Aku bunuh anak hang, dah aku buat mayat dia macam tu. Hang nak kata apa dekat aku? Asma binti Abi Bakr, dia jawab direct. Dia kata, hang buat macam tu dekat anak aku, hang merosakkan dunia dia. Tapi akhirat hang rosak, dia kata. Dia jawab dekat Hajjaj ni, dia tak takut langsung. Dia kata, hang buat macam tu dekat anak aku, hang rosakkan dunia dia. Dia mati atas dunia ni. Tapi hang rosakkan akhirat hang rosakkan agama hang. Dia kata. Hajjaj menyala dia ni. Dia menyala tapi dia tak buat umuman. Tu dia tutup bagus dia. Dia menyala bila Asma kata macam ni. Dia keluar daripada rumah tu. Dia suruh pergi turun mayat tu, pergi lempar di kubur Yahudi. Dahsyat tuan-tuan. Tuan-tuan tengok dah, sejarah ni dia nak cerita apa kat kita? Dia nak cerita permusuhan, kebencian ini merosakkan. Dia nak habaq dekat kita pengajaran daripada cerita-cerita sejarah ni apa dia? Orang Islam tak mau bergaduh. Dia nak habaq apa kat kita? Dia nak habaq kata orang Islam ini hiduplah sebagai saudara, tolong menolong. Tengok apa jadi dekat Palestin hari ni. Dia masuklah Palestin. Sikit benda ni cakap pun tak boleh buat apa. Tengok apa jadi dekat Palestin hari ni. Hari pertama jadi gaduh di antara Hamas dengan Israel. Hari pertama. Jordan keluar kenyataan. Negeri-negeri Arab ni semua keluar kenyataan menyatakan sokongan kepada Hamas dan Palestin. Hari pertama. Hari kedua, hari ketiga, sokong lagi. Tapi tak hantar tentera. Tapi sokong. Yang sokong dan menghantar tentera ni siapa dia? Hizbullah Syiah Lebanon. Yang hantar tentera, yang tolong tembak Israel lepas semua. Yang ada kat tepi ni, tak ada. Dua abang kata kami berdiri teguh. Kami berdiri teguh di belakang. Bila mereka gerakkan kapal perang dia masuk ke perairan tu, dan negeri-negeri Arab lain ni zip mulut, sengak, tak kata apa dah. Sengak. Itulah nasib orang Islam. Apabila dia kena, tidak ada saudara sesama Islam nak tolong. Tak ada. Pasal apa? Pasal kita sama kita berdengki. Pasal kita sama kita bermusuh. Pasal kita sama kita super sensitif. Tak boleh sikit nak jadi tuan-tuan. Apa kesudahan kita ni? Kalau sekiranya kita tidak ambil iktibar daripada sejarah yang dah jadi berapa lama dulu, dan sejarah itu berulang dan berulang dan berulang, kita masih macam kita tidak mau menjadikan saudara seagama ni sebagai saudara. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Begitulah akhir hidup Abdullah bin Az-Zubair, yang hadis ni cerita apa tadi? Nabi bekam, Nabi bagi darah dekat dia. Nabi bagi darah dekat dia, Nabi kata tolong pergi buang darah ni. Buang di tempat yang orang tak nampak. Nabi takut sebab dia orang duk ambil apa buat tak tahuan dekat darah ni. Tengok dia ambil pergi, tengok orang tak ada, dia hirup minum darah tu. Mai dekat Nabi buat muka dulu tak ada apa, Nabi tahu. Nabi kata, minum ke darah tadi? Dan satu bagus, dia tak murung. Dia kata minum. Nabi kata dekat dia, hang nanti bawa celaka dekat orang dan orang boleh jadi celaka kerana hang. Nabi kata dulu tu, tak tahu apa maksud dia, tak tahu. Tapi yang pastinya selepas wafat Nabi, benda ni sudah jadi dekat Abdullah bin Az-Zubair. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Begitu sekali benda yang sudah. Dan hadis itu hadis hasan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan ada beberapa kes lagi. Di antaranya ialah ketika perang Uhud. Kan kita dah baca cerita sejarah perang Uhud. Nabi cedera dalam perang Uhud.
Pasukan pemanah tak dengar cakap, akhirnya Nabi cedera. Pipi berdarah. Pipi Nabi berdarah. Pada masa itu, satu sahabat yang bernama Malik bin Sinan. Siapa Malik bin Sinan ni? Malik bin Sinan ni bapa kepada Abu Sa'id Al-Khudri. Yang tu anak dia kita selalu dengar nama. Abu Sa'id Al-Khudri. Bapa dia Malik bin Sinan. Malik bin Sinan ni, waktu hari perang Uhud, pipi Nabi berdarah. Dia buat apa? Dia main hisap darah daripada pipi Nabi. Malik bin Sinan. Dia pegang muka Nabi, dia hisap darah. Darah duk meleleh tu dia hisap. Bila dia hisap darah Nabi tu, dia telan. Lepas ni dia duk cari jalan macam ni semua. Dia telan darah Nabi tu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, mujjah, Nabi kata. Mujjah. Mujjah maksudnya apa? Ludah abang. Dia hisap darah. Pipi Nabi berdarah. Malik bin Sinan hisap darah daripada pipi Nabi, ditelan. Nabi bila tengok macam tu, Nabi kata dekat dia, mujjah. Mujjah maksudnya ludah abang. Jawab Malik bin Sinan ni, wallahi la amujjuhu abada. Dia kata, demi Allah, aku tidak akan luah sampai bila-bila. Ini bantah lagu ni juga macam. Mereka main tambak ni, mereka tak peduli. Allah pun marahlah, aku kira aku mau macam tu. Summa adbara yuqatil. Lepas dia kata, demi Allah aku tidak akan ludah darah engkau ya Rasulullah. Lepas dia kata lagu tu, dia beralih pergi masuk perang balik dalam perang Uhud. Dan Nabi tak buat apa. Nabi cuma kata lagu tu lah. Nabi tak mau benda tu menjadi amalan. Kan bahasa lain dia kata apa? Normalisasi. Tak mau benda tu dinormaliskan. Saat lagi semua ada keliling Nabi jadi Dracula. Semua pakai Nabi hisap darah, tak boleh. So Nabi bagi tahu, Nabi kata no, jangan buat. Nabi kata dekat Abdullah bin Az-Zubair, Nabi kata pasal apa yang hampir minum darah tu. Nabi kata dekat dia, dan Nabi kata hang kalau hang akan kena celaka dan orang pun akan jadi celaka kerana hang. Dekat Malik bin Sinan, Nabi kata dekat dia, luah balik. Dia kata demi Allah aku takkan luah. Pun Nabi tak buat apa dekat dia. Ulama ambil kesimpulan kata apa? Darah Nabi itu tidak najis. Darah biasa, hurrimat alaikumul maitah waddam walahmul khinzir. Diharamkan ke atas kamu makan bangkai, makan darah dan makan daging babi. Ayat tu kepada siapa? Kepada lain daripada Nabi. Untuk Nabi itu khususiyah, dia kata. Itu khusus untuk Nabi sahaja. Darah Nabi tidak najis. Itu majoriti ulama pegang yang tu. Ada segelintir ulama kata, no, darah Nabi tetap najis. Ada. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ada beberapa kes yang jadi macam tu. Apa yang penting tuan-tuan ialah apa? Nak express sayang dekat Nabi ni macam-macam orang, macam-macam cara. Okey. Ada orang dia nak tunjuk dia sayang Nabi. Dia banyak selawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pasal apa tu? Dia duk keep repeating selawat pasal apa? Sayang Nabi. Ada orang dia sayang Nabi, dia praktis sunnah Nabi yang tertentu. Ada. Masing-masing. Ada yang sayang Nabi, dia ambil tang pakaian. Sayang Nabi. Dia ambil tang pakaian. Apa dia? Nabi suka pakai kamis. Ni kamis. Kita pakai ni kamis. Orang Melayu dia borong jubah semua kan. Kamis ni maksudnya baju labuh tapi butang sampai dekat ni ya. Kamis. Hak belah terus sampai bawah dia panggil jubah. Nabi suka pakai kamis, dia pakai kamis. Orang dia pasal apa selalu duduk pakai kamis? Pakaian Nabi. Dia nak habaq sayang dia dekat Nabi, dia tunjuk macam tu. Ada orang sayang Nabi, dia tunjuk dengan serban. Serban pun dua tiga pendapat. Satu pendapat, bila dia baca hadis, dia kata, dia tengok Nabi berkhutbah, wa alaihi imamatus sauda, dan di atas kepala Nabi itu ada imamah sauda, serban hitam. Sebahagian orang Arab, dia kata, perkataan
Imamah membawa maksud sorban lilit. Maka Arab di Mesir, Arab di beberapa negara Arab dalam dunia ni, mereka sorban, mereka lilit. Saudi, dia kata pakai sorban juga. Dia memahami kata sorban tu ialah letak atas kepala lagu tu ya. Macam kita duduk tengok Syekh Sudais, duduk tengok Syekh Shuraim pakai. Mereka tak pernah kita tengok. Tuan-tuan pernah tengok Sudais lilit sorban? Tak ada. Sebab tafsiran dia. Bagi dia letak macam tu. Masing-masing. Tapi dia bubuh serban tu. Pasal apa? Pasal Nabi dengan serban ni banyak hadis. Macam mana nak pakai serban? Itu macam-macam cerita. Tapi nak express sayang. Ada yang dia nak tunjuk sayang dia dekat Nabi, dia bubuh rida. Macam trend duk main Malaysia lah ni. Semua bubuh rida atas bau. Cuma kain rida Nabi itu murah. Dia beli mahal. Dia pakai. Dia beli itu air. Kalah kain songket. Nabi pakai kain biasa saja, buah tiap bau. Tapi dia letak tu pasal apa? Oh, pasal dia faham kata Nabi, ada hadis tu cerita, ada rida. Dia pun buat macam tu. Ada orang dia sayang Nabi, dia nak follow, dia nak ikut Nabi. Oh, dia jumpa hadis kata, Nabi kalau pakai pakaian, singkat. Ila ansafi saqain. Hadis kata, Nabi kalau pakai pakaian ni, singkat dia sampai separuh betis. Dia pun buat bagi singkat. Jubah dia potong bagi singkat. Lagi sakan kita tengok apa dia, seluang dia buat bagi singkat. Pasal apa? Kalau tanya dia pasal apa ni? Dia kata ni sunnah. Dia kata. Pasal apa tu? Pasal nak tunjuk sayang Nabi. Masing-masing. Terus saya kata apa? Masing-masing. Ada pula nak ambil ni, sayang dekat Nabi ni, dia ambil dari segi perbuatan. Siwak. Nabi kata apa? Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salat. Kalau tak kerana nak menjadi berat kepada umat aku akan wajibkan gosok gigi waktu nak sembahyang. Oh, dia pegang yang tu, dia praktis. Cuma praktis gosok gigi itu macam-macam. Sebahagian ulama kata apa? Yang hadis kata, kalau tak memberatkan umat aku akan wajibkan gosok gigi. Ainda kulli salah, ketika nak sembahyang. Bila ni ketika nak sembahyang? Kita nak main masjid tadi, kita duduk mandi nak main tu, pasal apa? Pasal nak sembahyang. Masa tu lah gosok gigi. Betul dah lah tu. Itu faham dia. Ada satu kumpulan lagi pula, dia kata, no. Hadis tu kata, ainda kulli salah, ketika nak sembahyang. Nak takbir tu masa tu bodohnya. Baru takbir. Yang penting apa dia? Dia nak tunjuk dia sayang Nabi. Tapi dia faham macam tu. Cuma jangan kayu sugi itu pergi lempar atas sejadah sudah. Nak takbir, baling. Golek pula pergi kat kawan sebelah punya tempat sujud. Cara memahami nas tu, dia faham macam tu. Pada duduk di rumah tu, masa duduk mandi, masa kita nak main, memang kita nak main semayang. Gosok gigi masa tu lah. Itu menepati dah lah kehendak Nabi. Tapi dia faham, kata ini dekat nak semayang tu masa tu. Tak apalah, dia faham. Dan dia buat tu pasal apa? Pasal dia nak tunjuk dia sayang Nabi. Entah nampak tak saya cuba nak bawa ni. Ada orang sayang Nabi dengan cara sambut maulid. Dia sambut maulid ni, dia rasa dia dah orang paling sayang Nabi. Dan sambutan tu pula macam-macam cara. Ada orang sambut maulid ni buat ceramah. Panggil satu ustaz mai, cerita pasal Nabi, yang di akhir ceramah tu, orang yang dengar ni rasa sayang dekat Nabi. Itu tujuan dia. Dia buat tu pasal apa? Dia anjur tu pasal apa? Pasal nak bagi dia dan orang sayang dekat Nabi. Ada orang dia buat dalam bentuk simposium. Dia tak mau macam-macam ni, duduk apa semua, dia rasa rimai, dia rasa lemah. Dia tengok di kanan dia siapa, dia tengok mana-mana. Dia mau jenis simposium. Ambil satu ballroom hotel mana ke, main satu macam yang daftar nama, satu tag buh di kepala dia. Dia pun masuk main tu. Tapi pasal apa tu? Pergi simposium tu nak cerita pasal Nabi. Dia kira ni dia attend ni pasal dia sayang Nabi. Itu cara dia. Ada cara dia nak tunjuk sayang dekat Nabi, dia berlarak.
Orang ambil 1 kilometer, dia ambil 10 kilometer dia berlari. Bagi dia, itu cara dia nak ekspres sayang dia kepada Nabi. Ada orang cara buat kenduri. Dia kata ni, jemput esok saya buat kenduri. Kenduri apa? Sajalah sambut maulid ni saya buat kenduri. Pasal apa dia buat tu? Pasal nak tunjuk sayang. Pasal nak tunjuk sayang kepada Nabi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Macam-macam. Ada orang yang nak tunjuk dia sayang kepada Nabi dengan cara apa? Dengan cara dia bawa keluar isu-isu untuk orang semua jadi riuh lah. Kata ni yang hampa duk sambut maulid 12 Rabiul Awal ni, hang confirm betul kan Nabi beranak 12? Dia suka macam tu. Hang confirm kan Nabi beranak? Hang tahu tak, hang baca buku bagi banyak sikit, dia kata 12 Rabiul Awal tu Nabi wafat. Dia kata bukan Nabi beranak. Ni hang duk seronok sambut, ni hang seronok Nabi wafat. Hang tahu tak? Dia ni pun dengar, awak ni. Dia kata betul ke ni? Kalau duk telefon ustaz pula, ustaz ni nak tanya ni, nak confirm betul-betul ni. Tanya tak apa, kepala tu. Dan nak confirm betul lah dia kata ni 12 Rabiul Awal ni, dia kata bukan Nabi beranak ni, Nabi wafat ni, dia kata ni ustaz ni betul lah. Kita kata ni biasalah tarikh. Dah tapi betul lah. Habis nak kalau kita pergi duk sambut dia, apa kita ni jatuh seronok Nabi wafat ke apa? Duk main tanya macam tu. Contoh apa ada pada tarikh? Apa ada pada tarikh? Sebahagian ahli sejarah, ahli falak buat kiraan semula, dia kata Nabi betul-betul beranak 9 Rabiul Awal. Nabi wafat 12 Rabiul Awal. Itu hasil daripada kajian dia. 9 ke 12 ke, apa masalah dengan tarikh? Tak ada apa. Kita sayang Nabi, itu yang utama. Kita sayang Nabi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Nak riuh dengan polemik ni sampai bila pun tak boleh habis. Polemik ni sampai bila pun tak boleh habis. Yang akhirnya apa dia? Dia membawa kepada pergaduhan, kepada permusuhan, kepada jadi tak selesa di antara sama-sama orang Islam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tamam, yang tu semua tamam, sudah. Itu manusia ni tuan-tuan. Ni kitab tak baca lagi. Manusia ni tuan-tuan, very complicated. Manusia ni, yang kata makhluk manusia ni apa tuan-tuan? Very complicated. Susah nak faham. Ada lelaki bini menikah 35 tahun. Tanya bini dia kata saya tak faham lelaki saya ni. Menikah berapa lama dah? Menikah 35 tahun dah, anak dah 33 dah umur. Habis tu tak faham. Dia kata memang saya tak faham. Tuan-tuan, dahsyat tak manusia ni? Manusia ni makhluk yang sangat complicated. Sebab orang putih kata apa? Masalah orang putih dia betul. Jadi kok mana pun kena masuk sikit. Orang putih kata you can do 99 things to someone, and all they will remember is the one thing you didn't do. Oh ya, yang kata orang putih. Satu orang dua setang saya teks dia kata Ustaz betul, saya bukan nak kata Ustaz. Bila sebut orang putih tu dia mantap, dia kata. Tu ada jadi kan. Dia English oriented. Dia sebut orang putih mantap Ustaz, dia kata. Bahasa Melayu pun mantap, kan? Saja selit. Nah, apa kata manusia ni complicated? Dia kata apa? You can do 99 things for someone. Kita pergi buat macam-macam kat dia ni. 99 benda dah kita buat baik dekat dia. Last kali apa dia? And all they will remember is the one thing you didn't do. Hak dia ada sebut, hak tak buat satu gitu. Ya Allah, yang kata manusia ni tuan-tuan. Punya banyak kebaikan kita buat, dia boleh tak ingat. Dia duk sebut yang kita tak buat tu. Dahsyat tuan-tuan manusia ni. Jadi oleh kerana manusia ni macam ni lah, kalau kita nak ambil kira manusia dalam nak buat apa benda, apa pun tak boleh buat. Kita buat benda tu baik, benda tu tak salah, benda tu dapat pahala dari segi agama, bismillah kita buat. Dalam sebuah hadis, riwayat daripada Ibni Umar radhiyallahu anhuma, kata dia, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yaum al-ahzab, la yusalliyanna ahadun al-asra illa fi Bani Quraizah. Itu arahan Nabi. Fa adraka ba'duhum al-asra fi at-tariq
Faqala ba'duhum la nusalli hatta na'tiyaha. Wa qala ba'duhum bal nusalli. Lam yurid minna dhalik. Fadhukira dhalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam falam yu'annif wahidan minhum. Atau kama qala, hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Hadis ini cerita waktu perang Khandaq. Perang Khandaq ni apa dia? Perang Ahzab. Kan perang ni dahsyat. Perang Ahzab ni, perang Khandaq ni sampai Nabi terlepas sembahyang asar. Sagi dalam kitab ni kita nanti jumpa. Nabi terlepas sembahyang asar. Nabi terlepas sembahyang asar kerana perang Khandaq ni. Dengan Sayyidina Umar pun terlepas. Dah nak maghrib dah, matahari nak terbenam dah, tak sembahyang asar lagi. Umar mai jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar kata, "Ya Rasulullah, laknat betul." Dia kata, "Puak kafir musyrikin ni, aku tak sembahyang asar lagi." Umar kata dekat Nabi. Nabi kata apa? Nabi kata, "Wallahi aku pun tak sembahyang lagi." Nabi dengan Sayyidina Umar pergi masuk, saya kita nanti baca cerita tentang wadi di Madinah, pi Wadi Al-Mubarak, Al-Wadi Al-Mubarak. Pi Nabi ambil ayat semayang dengan Sayyidina Umar, semayang sedangkan waktu asar sudah habis. Semayang, lepas tu sambung dengan sembahyang maghrib. Ni perang Khandaq ni punya cerita. Baik, hadis ni kata apa? Dia kata hari itu hari perang Khandaq. Nabi pesan dekat pasukan sahabat Nabi ni, Nabi kata, "La yusalliyanna ahadun al-asra illa fi Bani Quraizah." Nabi kata ni, hampa balik dulu ke Madinah. Daripada tempat perang Khandaq ni, Nabi kata hampa pergi balik dulu. Jangan semayang lagi asar sehinggalah sampai di perkampungan Bani Quraizah. Bani Quraizah ni Yahudi. Sampai di kampung Bani Quraizah baru semayang asar. Nabi bagi arahan macam tu. Sahabat-sahabat ni pun bergerak nak balik. Dengan suasana perang. So dia drag masa, dia jadi lambat. Bila jadi lambat ni, dalam perjalanan nak balik itu, di kalangan sahabat Nabi ni sudah jadi dua. Satu kumpulan kata apa? Dia kata ni dah lewat dah ni. Kalau kita tak semayang asar lagi, saat kita lepas waktu ni, kita semayang dulu dah. Sebahagian lagi kata apa? Oh, dia kata ingat Nabi pesan tadi. Nabi kata jangan semayang asar sehinggalah sampai di kampung Bani Quraizah. Nampak tu kan? Perbezaan pendapat ni bukan berlaku lah ni. Zaman Nabi tu ada lagi dah jadi. Arahan Nabi itu, kumpulan ni faham macam ni, kumpulan ni faham macam ni. Apa jadi? Sebahagian ni kata tak apalah, hampa tak mau semayang, kami semayang dulu. Kami takut sekali waktu habis. Sebahagian lagi nak ikut apa yang Nabi kata. Sampai sana lagi baru nak semayang walaupun dah terlepas masa. Jadi macam tu. Bila settle semua ni, dia pergi tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila sampai dekat Nabi, dia kata fazukira dzalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Pergi cerita dekat Nabi, "Ya Rasulullah, hari itu Tuan kata nak semayang asar ni tunggu sampai di Bani Quraizah baru semayang. Tapi ada sebahagian ni mereka semayang juga dulu, mereka takut habis waktu." Macam mana? Siapa betul, siapa salah? Tanya Nabi. Bila tanya, dia kata apa? "Falam yu'annif wahidan minhum." Nabi tak kata siapa betul, siapa salah. Nabi tak kata. Nabi tak kata. Purposely, sengaja Nabi tak kata. Nabi nak bagi tahu kata apa? Hampa ingat macam mana, hampa tafsir macam mana pun betul. Tak mau nak kata dia ni betul, dia ni salah, semua tak mau. Saat lagi jadi riuh rendah. Dia nak tunjuk kata apa? Dalam certain hal ada keterbukaan dia. Perbezaan pendapat ini boleh berlaku. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Benda ni kita kena ambil yang silap. Satu, sayang Nabi. Yang kedua, berlapang dada dalam banyak hal. Yang ketiga, elakkan pergaduhan dan permusuhan sama-sama orang Islam. Yang keempat, kuatkan kesatuan dan perpaduan di kalangan kita. Yang tu yang penting sekali. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 21. Bahrul Mazi jilid 21
Muka surat 157, bawah sekali. Dia kata, dan kata qil, orang yang mati syahid itu tiada hancur ia di dalam kubur dia, dan tiada makan akan dia oleh tanah, seperti mana orang-orang yang tidak mati syahid. Betul ke dia kata orang mati syahid ni badan dia tak reput, badan dia tak dimakan tanah? Itu persoalan yang dia nak beritahu. Yang kita pastinya pada dalam hadis Nabi SAW, Nabi sebut secara jelas, innallaha harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya. Itu hadis. Nabi kata apa? Sesungguhnya Allah mengharamkan ke atas bumi makan badan para nabi. Nabi, bukan Nabi Muhammad saja, nama kata Nabi, badan tidak akan dimakan oleh tanah. Maksudnya tidak akan reput. Semua Nabi macam tu. Siapa kata? Dalam hadis sahih riwayat Ibnu Majah, Nabi sebut jelas bahawa para Nabi jasad tidak akan reput. Satu. Baik, habis tu macam mana ni? Yang kata orang mati syahid kata tak reput, betul ke? Tidak ada hadis. Tidak ada hadis yang boleh dijadikan dalil kata orang mati syahid tak reput. Tidak ada hadis. Habis tu yang kata orang hafal Quran pun badan tak reput macam mana? Tidak ada hadis. Tidak ada hadis yang boleh dibuat dalil mengatakan orang yang hafal Quran juga jasad tidak reput. Tidak ada hadis. Habis tu macam mana? Tak ada macam mana. Dia duk kalut, dia nak kata tak reput. Tetapi di kalangan ulama ni ada sebut. Dia kata apa? Walakin syahidal waqi' bi anna minal amwat man la ta'kulul ardu jasadah. Ini huraian ulama. Dia kata apa? Tetapi realiti yang berlaku pada hari ini, dia kata ada di kalangan orang mati ini jasad dia tak dimakan bumi. Ulama kata, bukan hadis. Ulama kata realitinya kita duk tengok ada berlaku orang yang bukan Nabi, tapi bila mati, bila dikebumikan, jasad dia tak reput. Ada jadi. Baik, dia kata apa? Sabata dhalika li ba'di syuhada was-salihin wa li ghairihim minan nas. Dan benda ni dah terbukti dah, dia kata. Ada berlaku kes badan tak reput ni di kalangan orang yang mati syahid, di kalangan orang-orang yang soleh. Dia kata, dan di kalangan manusia-manusia tertentu. Tuan-tuan, Fir'aun pun tak reput. Fir'aun, jasad dia duduk dari. Yang duduk jadi apa? Mumia, apa dia panggil? Tak reput. Oh, dah usaha tu pasal dia buah ubat awet. Tak kira lah buah apa pun, dia tak reput. Kalau Allah nak suruh reput, buah apa, buah reput. Tapi Allah izinkan tak reput. Atas apa alasan tu lain cerita. Tapi Allah izinkan jasad dia tak reput. So ulama kata apa? Ulama kata realitinya dalam masyarakat hari ini ada. Dia kata orang-orang yang tertentu ni kemudiannya terbukti badan dia tak mereput. Contohnya apa dia? Asy-syuhada. Contoh dia apa? As-salihin, orang-orang yang saleh. Kan hari tu kat masjid apa? Masjid Teluk Tawak. Kan dia nak extend masjid apa semua, lepas korek. Bukan Teluk Tawak, masjid apa? Kampung Bengali apa dulu. Lepas nak buat masjid, tapak baru tu makan kawasan kubur. So, dapatkan perintah ni, pergi korek lah. Ada. Orang tua ni mati 12 tahun dah. Intact. Lepas tu, bukan badan dia tak apa, kain kapan dia pun dah elok. Menangis anak-anak, anak cucu main tengok, buka balik. Tengok, Allahu Akbar, ayah. Muka cantik. Entah. Allah tunjuk atas apa sebab hanya Allah yang mengetahui. Habis dia ni siapa? Dia ni dulu imam masjid dan dia guru Quran. Dia mengajar Quran di kampung, tak ada ambil duit pun. Mailah, siapa nak mai daripada mana, mai tak ada pernah minta duit apa, mai dia mengajar lagu tu ya. Allah bagi dia lagu tu. Bila orang nak
buat pembesaran masjid, melibatkan kawasan kubur, kot orang lain semua habis lah. Dia duk elok. Berbelas tahun dah meninggal. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dengan kerana tu dalam syarah hadis ni dia tulis, dia kata apa? Sabata dzalika li ba'di syuhada was-salihin wa li ghairihim minan nas. Benda ni dah terbukti dah. Memang ada kes ni berlaku. Tetapi itu bukan dalil. Dia kata, walakin yanbaghi an yu'lama annahu la yastadillu bidzalika ala salahir rajul. Tak boleh nak jadi dalil kata oh kalau dia jadi guru Quran tak apa, tak boleh. Tak boleh. Itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, dia kata. Tapi orang yang hafal Quran ni bagus tak bagus tuan-tuan? Bagus. Yang tu no doubt, tidak ada keraguan. Hadis daripada Aisyah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala masalul ladzi yaqra'ul Quran wa huwa hafizun la. Aisyah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata perumpamaan orang yang membaca Quran dan dia seorang yang hafaz Quran. Ma'as safaratil kiramil bararah. Dia di hari akhirat esok dia bersama dengan malaikat yang mulia-mulia. Itu. Wa mathalul ladzi yaqra wa huwa yata'ahaduhu wa huwa alaihi syadid falahu ajran. Dan satu orang pula yang dia ni baca Quran susah. Dia ni jenis lidah keras. Nak sebut buat tak boleh. Ada ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini begitu. Dia buat tu dia tak boleh nak sebut. Buat dia tak boleh sebut. Tapi dia pulun. Dalam hadis kata apa? Wa huwa yata'ahaduh. Dia pulun. Dia tekun. Dia bersungguh-sungguh. Walaupun lidah dia sebut dia duk pulun juga. Wa huwa alaihi syadid. Sampai nampak susah. Ni nak sebut makhraj huruf tu, nak sebut tu sampai cekang awak tengkuk, muka merah menyala, sampai macam tu nak baca Quran ni. Tapi dia nak baca juga. Falahu ajran. Nabi kata bagi dia 2 pahala. Lebih pada kawan hafal Quran tadi ni. Dia ni 2. Pasal apa? Pasal biasanya orang bila dia nak buat tak boleh, dia nak buat tak boleh, tak mau baca lah. Biasa dulu. Tapi dia tidak. Dia nak sebut tak boleh pun dia baca juga. Dia baca juga. Baca tu satu pahala, kesungguhan dia tu satu pahala Tuhan bagi. Hadis itu hadis sahih riwayat Al-Bukhari, tuan-tuan. Hadis kuat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maknanya bagus dah orang baca Quran, bagus dah orang hafal Quran, bagus. Tapi adakah badan dia tak reput? Tidak ada dalil. Begitu. Baik, kemudian ada satu hadis riwayat Ibn Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Dia kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a al-Quran wastazharahu fa ahalla halalah wa harrama haramah adkhalahu Allah bihi al-jannah. Siapa yang baca Quran dan menghafal Quran, Nabi kata, dan dia menghalalkan apa yang Allah halalkan dan dia mengharamkan apa yang Allah haramkan, dia akan masuk syurga. Macam tu punya cerita. Hafal Quran dan dia pegang dengan Quran tu. Halal, haram, dia pegang. Ada tak ada tuan-tuan orang yang hafal Quran jadi merapu? Ada tak ada? Ada. Ada. Hafal. Tuhan dah bagilah dekat dia. Hati dia, dada dia boleh terima 30 juzuk Quran. Pelan-pelan lupa. Pelan-pelan lupa. Pelan-pelan lupa, pergi jadi budak nakal, pergi jadi naughty boy. Daripada hafal Quran. Ada, tuan-tuan. Itu sebab Nabi SAW bagi warning benda ni. Baca Quran, hafal Quran, menghalalkan apa yang Allah halalkan, mengharamkan apa yang Allah haramkan. Maknanya Quran itu bukan hafal saja. Ingat dan beramal. Masuk syurga, Nabi kata. Wa syafa'ahu fi 'ashratin min ahli baiti. Nabi kata apa? Dan dia boleh memberi syafaat kepada 10 orang daripada ahli keluarga dia. Kulluhum qad wajabat lahun nar. Yang mereka ni dah pun nama ditulis untuk masuk neraka. Dia boleh ambil 10 orang bawa keluar. Cumanya apa dia? Hadis itu dhaif. Hadis itu dhaif. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. So dia kata itu apa?
Dan ada cerita orang, tak kala Muawiyah khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak mengalirkan air daripada kubur orang-orang yang mati syahid, terus disuruhnya orang-orang suruhannya panggil waris-waris yang mati syahid dalam perang Uhud untuk dibongkarkan kuburnya. Ini kita cerita bulan lepas. Kita pergi ke kawasan Uhud, kita tengok ini perkuburan syuhada. Ini Jabal Uhud. Balik ini ada Jabal Rummah, dia kata pasukan pemanah dulu. Asal-asal orang yang mati dalam perang Uhud tanam belakang tu. Sebelum berlaku perang Uhud, Jabal Rummah tu dia panggil Jabal Ainain. Bila jadi perang Uhud, pasukan pemanah duduk di atas, orang panggil Jabal Rummah. Rummah tu maksudnya pemanah. Tanam di belakang tu. Dan belakang tu adalah kawasan wadi, kawasan air. Kalau hujan lebat, kawasan tu dia akan jadi macam anak sungai. Dan wadi itu dia panggil Wadi Qana. Wadi Qana. Belakang Jabal Rummah tu Wadi Qana. Qaf, nun alif, ta marbuta. Wadi Qana. Zaman pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan, bila mai hujan lebat, air lalu deras kawasan tu, kubur tu dah jadi masalah. Ada yang nak terbongkar keluar mayat. So Muawiyah kata, panggil adik-beradik orang yang mati ni, abang kata apa, kita nak pindahkan kubur ni, bawa ke depan Jabal Uhud. Maka kerja pemindahan pun dilakukan. Dia kata dalam kitab ni, dia kata panggil waris-waris itu, bagi tahu kita nak pindahkan mayat itu kerana di situ kawasan laluan air. Kata sahabat Nabi yang bernama Jabir, maka kami keluarkan orang-orang yang mati syahid yang ditanam di situ, dan telah kami dapati akan mereka itu lembut badannya dan halus badannya. Maka kena di jari kaki seorang daripada orang yang dibongkarkan kuburnya itu, kena dengan penyodok tanah, lalu keluar darah daripadanya. Yang tu jadi di depan mata, benda tu sudah jadi. Apa dia? Badan tu lembut macam orang baru tanam tak sat ni. Badan lembut, elok, berisi, intact, orang putih kata. Tidak cukup dengan itu, bila nak pindah tu untuk korek, kena penyodok, berdarah. Penyodok kena di kaki, berdarah. Macam orang hidup, darah duduk jalan lagi dalam badan. Ini kata apa? Kata Jabir, ketika proses pemindahan mayat syuhada Uhud. Begitulah keadaan dia. Semua syuhada tu badan tak reput, dan ada yang mesti berdarah. Dia kata begitu. Maka telah kami dapati akan mereka itu lembut badannya, dan bila terkena penyodok, lalu keluar darah daripadanya. Dia kata masalah. Dia kata orang yang mati syahid itu hidup di dalam syurga. Ini pula cerita. Yang kata hidup tu macam mana? Hidup mereka itu bersuka-suka, makan, minum dan lainnya. Orang mati syahid ni, kita nampak badan dia macam kaku, mati. Di sisi Allah dia hidup. Bermula dalil yang menunjukkan atas yang demikian itu ialah Quran, seperti yang didatangkan oleh At-Tirmizi, hadis dia. An Ibn Mas'ud annahu su'ila an qawlihi wa la tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Ayat tu diriwayatkan kepada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya ditanya orang akan dia daripada tafsir yang didengarnya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah yang bermaksud, jangan sekali-kali kamu sangka orang yang mati dibunuh dalam perang sabilillah itu orang mati. Quran kata macam tu. Never ever ingat orang yang mati syahid itu mati. Bahkan mereka itu orang hidup. Hidup mereka di sisi Tuhan mereka. Bahkan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberi rezeki akan mereka itu
makan, minum, bersuka-suka mereka di dalam syurga. Macam tu ayat Quran kata. Bila didengar oleh Abdullah bin Mas'ud perkataan orang akan tafsir ayat itu, lalu Abdullah bin Mas'ud jawab, faqala ama ana qad sa'alna an zalik. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, bukankah kami sesungguhnya telah tanya tafsir ayat itu kepada Nabi SAW? Bila orang tanya dia kata, no. Soalan apa ni? Soalan tu kami dah tanya Nabi dah dulu. Ayat kata jangan hampa ingat kata orang mati syahid ni mati. Sebaliknya orang yang mati syahid ni hidup, bahkan masih diberi rezeki. Hampa tanya kami. Soalan tu kami tanya dah Nabi masa Nabi hidup dulu. Dia kata begitu. Bila didengar oleh Nabi akan pertanyaan kami tentang tafsir ayat itu, maka Nabi SAW terus terangkan. Kata Ibnu Mas'ud, fa akhbarana anna azwajahum fi tayrin khudrin tasrahu fil jannah haitsu sya'at. Ini jawapan Nabi. Dan dikhabarkan kami bahwasanya roh orang-orang yang mati syahid itu ada di dalam temolok burung hijau. Nabi jawab. Ini jawapan Nabi. Nabi kata orang yang mati syahid ni jasad dia ada dalam kubur. Tapi roh dia Allah ambil simpan dalam temolok burung hijau. Dia kata begitu. Sebagaimana kita taruh permata lu'lu' di dalam peti. Macam kita ada barang kemah, ada batu permata, kita akan jaga dia, kita akan buat tempat selamat dalam peti besi. Begitulah roh orang yang mati syahid. Allah jaga dia. Allah bubuh roh dia di dalam temolok burung yang duduk di dalam syurga. Tuhan jaga roh mereka ni macam tu. Kerana memuliakan mereka itu dan kerana mempermegahkan mereka itu, boleh terbang, makan, minum ke sana sini di dalam syurga di mana tempatnya mereka kehendaki. Ini jawapan Nabi kepada Abdullah bin Mas'ud, dan Abdullah bin Mas'ud jawab balik kepada orang yang tanya ni. Baik, masalah dia kata syurga ni adakah telah dijadikan Allah sekarang ini? Ini pun satu hal. Dia duk tanya, dia kata betul-betul syurga ni ada ke tak lagi? Syurga neraka ni betul-betul ada ke tak lagi? Dia tanya. Kalau jawab kata ada, dia tanya tak mana? Betul bagi main alamat boleh pergi tengok. Kaki layak buruk ni dah banyak lah ni. Baik. Ada kata ada? Kita tengok hadis di luar daripada kitab ni. Hadis riwayat daripada Ibni Abbas radhiyallahu anhu. Kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nazala al-hajarul aswad minal jannah wa huwa ashaddu bayadan minal laban fasawwadathu khataya bani adam. Atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam At-Tirmizi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata apa? Hajar aswad. Kan kita duduk pergi Mekah, duduk tawaf, duduk cari peluang nak kucuk hajar aswad. Nabi kata apa? Nazal al-hajarul aswad minal jannah. Nabi kata batu tu, hajar aswad tu, Allah buat turun daripada syurga. Hadis sahih. Batu tu asal dia daripada syurga. Wa huwa ashaddu bayadan minal laban. Asal hajar aswad ni putih. Lebih putih daripada susu. Nabi kata. Lah ni panggil hajar aswad, batu hitam. Aswad tu makna dia hitam. Tapi asal batu tu masa turun daripada syurga, Nabi kata dia putih, lebih putih daripada susu. Fasawwadathu khataya bani Adam. Tapi jadi hitam pasal apa? Pasal dosa manusia dilekat kat dia. Hadis ni menjadi dalil bahawa syurga ada tak ada lagi? Ada. Pasal batu tu, hajar aswad tu turun daripada syurga. Maknanya syurga dah ada. Itu jawapan yang pertama. Yang kedua, hadis riwayat Ibn Abdullah bin Amru radhiyallahu anhu. Dia kata qala Rasulullah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul,
Inna rukna wal maqam yaqutatani min yaqutil jannah. Ni pula. Nabi kata ni dua benda ni adalah berasal daripada permata syurga. Apa dia? Ar-ruknu. Batu yang duduk di penjuru. Batu apa? Hajar Aswad. Wal maqam. Apa dia? Maqam Ibrahim. Batu yang Nabi Ibrahim pijak masa dia bina Kaabah. Maqam Ibrahim punya batu tu dengan Hajar Aswad ini, kata Nabi SAW, ini berasal daripada permata daripada syurga. Tamasallahu nurahuma. Allah Subhanahu wa taala hilangkan, hapuskan cahaya kedua-dua batu ini. Hajar Aswad tu asal-asal dia bercahaya terang. Maqam Ibrahim nak kita duk pergi tengok dalam kaca tu, asal dia bercahaya terang. Allah buang cahaya tu. Walau lam yatmis nurahuma la'adha'ata ma bainal masyriq wal maghrib. Nabi kata apa? Kalau Allah tak padam cahaya Hajar Aswad dan juga Maqam Ibrahim ni, dia kata apa akan jadi? Cahaya dia akan terpancar daripada timur sampai ke barat. Yang pentingnya apa dia? Hadis itu hadis sahih riwayat At-Tirmizi. Dia nak cerita kata dua-dua batu ni berasal dari syurga. Maka dia nak beritahu dekat kita kata apa? Syurga sudah ada. Masalah dia kata syurga itu adakah telah dijadikan sekarang? Kata Khazin di dalam tafsirnya, dan pada sepotong hadis yang dalam masalah itu dalil yang menunjukkan bahwasanya syurga sudah dijadikan sekarang ini. Kerana sabda Nabi SAW, Nabi kata apa? Tasrahu fil jannah haitsu sya'at. Maksudnya apa? Roh orang yang mati syahid itu duk terbang di dalam syurga. Maksudnya apa? Syurga sudah ada. Syurga sudah ada. Dan boleh makan, minum ke sana sini sesuka hati di mana tempat ia kehendaki. Dan bermula yang demikian itu, itulah pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Memang Ahlus Sunnah wal Jamaah kata syurga sudah ada. Bersalahan dengan Mu'tazilah, mereka kata syurga belum ada. Dia kata. Dan kata Ibnu Mas'ud, wa ta'wi ila qanadilin mu'allaqah bil 'arsy. Burung-burung yang di dalam temolok dia ada roh orang yang mati syahid ni, dia terbang, dia main bergantung di arash. Dia bergantung di arash. Macam burung apa tu, ada bergantung. Macam itulah keadaan burung-burung di dalam syurga. Nah, wallahu a'lam. Lepas ni kita tengok roh itu adakah ia fana. Kemudian kita tengok cerita tentang akan datang tuan-tuan, insya-Allah kita akan tengok apakah kemuncak nikmat yang Allah sediakan di dalam syurga. Apa dah kemuncak dia? Dia tak boleh pilih pasal mak lepas suruh anak-anak dah lupa ayuh dah tu. Kita ustaz ni dia buat peka, hamba buat ingat suruh dia berhenti bang. Baik, lepas ini juga tuan-tuan, insya-Allah kita akan tengok cerita tentang orang yang tak mau keluar zakat. Tak mau keluar zakat. Okey. Saya baru tengok petang tadi satu video TikTok. Lah ni TikTok mengamuk zakat. CEO Zakat Kedah, Datuk Zakaria Osman, Datuk Syekh Zakaria Osman. Dia pergi rasmi apa atau majlis berkaitan dengan zakat Kedah lah. Dia flashback balik cerita dia zaman dapat tawaran mengaji di Mesir. Itu Syekh Zakaria ni. Dapat tawaran mengaji di Mesir. Ayah duit tak ada. Orang susah dia, orang Padang Serai, kau tak silap dia. Dia kata ayah dia dengan mak dia halus stang pun tak nak pergi. Susah ni, sampai halus stang pun tak nak pergi. Duk main kot dalam Padang Serai. Dia dapat tawaran di Mesir, duit tak ada. Ayah dia kata, untuk balik ni saja cari dia.
Ayah dia pergi cari pejabat zakat. Dia al-Ustaz pertama kali. Dia al-Ustaz tak pernah pergi. Yang saya nak cerita ni apa dia? Dia sebab tu. Dia sebab dalam TikTok tu, tuan-tuan tengok. Dia sebab tu betul ya. Tuan-tuan boleh bercakap pasal susah. Tapi kalau tuan-tuan tak pernah susah, orang yang boleh bercakap pasal susah ni orang yang susah. Dia susah. Dia bukan bercakap, dia melalui kesusahan itu. Dia tak sama dengan orang yang tak biasa susah nak cerita susah. Bila dia betul-betul susah, dia cakap pasal susah, dia tangkap hati. Dia sebab pula dia nak cerita. Dan dia cerita macam mana bila dia sampai tu ayah dia ni tak biasa, Ustaz pun tak bisa pergi, masuk pejabat, buka kasut Johor, masuk kaki ayah. Orang lah pejabat pakai gelak kat ayah dia. Pakcik, pakai kasut, masuk pakai kasut. Dia cerita tu, dia sebab. Yang akibatnya dia kata dia lewat setahun. Pergi Mesir ni lewat setahun. Tahun tu tak boleh pergi, duit tak ada. Tahun berikut tu baru boleh pergi. Kan? Nak ceritanya apa tuan-tuan? Pentingnya zakat ni. Zakat ni penting. Institusi zakat ini mesti hidup. Mesti hidup dalam erti kata apa? Bukan hidup kutip duit orang. Hidup membantu orang susah. Kadang dia gelut kutip. Tapi bantu tu tak sampai dekat orang-orang yang patut terima. Dan orang yang patut terima tapi minta tak dapat. Ini zakat di Zimbabwe, bukan sini. Zakat di Zimbabwe. Dia kutip. Duk nak lawan antara negeri-negeri ini, nak pukul dia kutip paling tinggi, berjaya dari segi kutipan, tak apa nak berjaya dari segi agihan. Tak dapat kepada orang yang patut dapat. Sedangkan mereka ni jadi ternafi hak untuk belajar. Pasal tak ada duit. Ni Syekh Zakaria ni dia orang letak dia CEO zakat tu sesuai dah. Pasal apa? Pasal dia dulu susah sampai dapat tawaran di Mesir, tak boleh nak, tak ada duit. Hari ini bila dia jaga, dia tahu betapa susahnya hidup orang susah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. So tajuk akan datang ni, dia nak main cerita tu. Nak main cerita tentang zakat ni. Kenapa Allah Subhanahu Wa Ta'ala marah sungguh kepada orang yang tak mau bayar zakat ni. Allah marah. Pasal apa? Pasal ada orang susah tak dapat bantuan. Kerana apa? Kerana orang kaya tak mau bayar zakat. Nak kecoh, nak pelari, nak kona-kona duit zakat. Dan kita akan tengok dalam kuliah yang akan datang, orang yang tak mau bayar zakat ni, Allah sediakan satu benda untuk azab dia. Syuja'ul Aqra. Kita dah sebut 2-3 kali kuliah dah, tak ada nak baca juga lagi. Syuja'ul Aqra. Ulang. Macam mana Allah jadikan ulang tu sebagai satu bahan seksa kepada orang yang tak mau bayar zakat. Dia timai dalam hadis akan datang. Dan sebab apa? Sebab apa orang tak mau bayar zakat? Ini pula satu bab pula. Tak mau bayar zakat pasal apa? Dia akan cerita dalam kuliah akan datang. Dia tak mau bayar pasal apa? Pasal dia duk berasa duit tu duit dia. Dia tak berasa kata duit tu duit orang susah. Dia duk kata duit dia. Dah 2.5% daripada pendapatan hang tu bukan duit hang, itu duit orang. Tapi ada dalam akaun hang. Hang kena bawa keluar. Dah, dia duk kata duit dia. Dia yang kerja, dia yang susah payah, dia dapat duit, duit dia. Dia tak mau bagi zakat. Ini masalah dia. Dan dia akan cerita dalam kuliah akan datang, cerita orang tamak. Orang tamak, yang orang tamak ni dia sampai ke tahap dia berselera dengan duit haram. Tamak dia ni sampai dia berselera dengan duit haram. Ini cerita. Orang putih lagi. Orang putih kata apa? Dia kata there are two types of people in this world. Orang putih kata. Manusia ni ada dua dalam dunia ni. Satu, the giver. The giver.
Satu lagi, the takers. Dalam dunia ni ada dua kelompok manusia. Satu, dia ni duk tolong orang, duk bagi duit ke orang, duk bantu orang. Lagi satu lagi, takers. Dia ni kerja nak minta ke orang. Dua. The takers make it better, dia kata. Orang yang bekerja duk minta ke orang ni, dia ni makan baik, makan sedap. Dia minta dia orang. But the giver, dia kata always sleep better. Tapi orang yang duk bagi ni, biasanya dia ni tidur dia cantik. Tidur dia cantik. Pasal apa? Dia puas hati. Segala tanggungjawab agama, dia tunaikan. Dia tidur dia tu. Dia kata begitu. Nah? Baik, itu kuliah yang akan datang, insya-Allah dia timai huraian tentang benda tu. Malam ni untuk makluman tuan-tuan, tadi yang mulia Al-Fadhil Tuan Imam kita beritahu ada rombongan daripada Masjid Jami' Al-Marbawi. Tuan ni kitab yang kita ada baca ni, kitab Bahrul Mazi, syarah kepada hadis At-Tirmizi. Kitab ni ditulis oleh Syekh Idris Al-Marbawi. Malam ni orang kampung dia mai. Orang kampung daripada kampung Lubuk Merbau, Masjid Jami' Al-Marbawi, Lubuk Merbau, Kuala Kangsar. Makam Syekh Idris Al-Marbawi ada di sana, di Lubuk Merbau, Kuala Kangsar hari ini. Tuan, kita baca ni mula dicetak 90 tahun dulu. Ni kita baca ni mula dicetak di Mesir tahun 1933. Mula dicetak. Bukan habis ditulis. Kitab ni ada 22 jilid. Dia tak tunggu habis 22 jilid baru cetak dah. Dia kira siap berapa jilid cetak dulu. Siap berapa jilid cetak dulu. So, cetakan pertama dibuat pada tahun 1933. Tahun ni 2023. Dah ada 90 tahun. Tuan-tuan boleh bayang tak Tuan Guru Syekh Idris Al-Marbawi ni? Tuan-tuan boleh bayang tak dia? 90 tahun dah dia duk makan pahala orang duk baca kitab dia. Allahu Akbar. Dan tuan-tuan kena tahu satu lagi apa dia? Tuan Guru Syekh Idris Al-Marbawi ni, dia tidak pernah ambil royalty walau sekupang pun. Tidak pernah. Kitab dia ni hari ni orang dah ulang cetak tak tahu berapa kali, dia tidak pernah ambil royalty walau sekupang. Selain daripada Bahrul Mazi 22 jilid ni, dia buat Kamus Al-Marbawi, satu-satunya kamus Arab Melayu yang tidak ada siapa pun boleh buat lebih baik daripada tu sampai hari ini. Tak ada. Tuan ni, Tuan Guru Syekh Idris Al-Marbawi ni, dia boleh buat macam tu punya hasil karya dia yang dia tak ambil duit walau satu sen. Tuan boleh bayang tak macam mana cerahnya kubur dia pada hari ini. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Dia siap habis tulis jilid yang kita baca ni. Jilid kita baca ni jilid 21, 22. Jilid 21, 22, dia habis siap tulis jilid yang kita baca ni, jilid 22 hujung sekali dia siap, 24 Disember 1957, tahun kita merdeka. 24 Disember 1957, khatam, siap 22 jilid. 66 tahun dah. Merdeka berapa tahun? 66 tahun dah. Kitab ni komplit 22 jilid. Apa nak kata dekat dia tuan-tuan? Melainkan doa dekat dia, Tuhan kata zadahullahu syarfan wa rif'ah wa barakallahu fi wa nafa'a bihil ummah was'adahullahu fid dunya wal akhirah. Itu doa paling cantik untuk dia. Mudah-mudahan Allah tambah kemuliaan dan Allah tambah ketinggian dia di akhirat sana, dan Allah berkati dia, dan Allah memberi manfaat kepada ummah hasil daripada tulisan dia, dan mudah-mudahan Allah bagi bahagia kepada dia, Allah bagi bahagia kepada dia dunia dan akhirat. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul asri. Makin terakhir belakang. Asyhadu an la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi illa jazina.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.